Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini setelah menunaikan sunat tarawih. Sama-sama kita berkumpul meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masuk pada hadis yang ke-12, Al-Hadithu Al-Thani Ashara. Wa bisanadina al-muttasil ila Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, maka dia meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengannya. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. An Abi Hurairah qala al-musannifu أي شارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Daripada Sayyidina Abi Hurairah, taqaddamat tarjamatuhu, telah dahulu terjemah ataupun biografi beliau pada hadis yang ke-8, pada hadis yang ke-9. Radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i muta'alliqun bimahdhufi qabarin muqaddam. Jadi min harfu jar, maka dia perlu kepada ta'alluq kepada mahdhuf khabar muqaddam, ya, muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam. Wa qawluhu al-ati tarkuhu ma la ya'nih mubtada muakkar. Jadi mubtada'nya adalah tarkuhu ma la ya'nih min husni islamil mar'i. Jadi itu takdirnya. Ya'ni min kamali islamil mar'i. Muta'alliqun bimahzufin khabar muqaddam, yani min kamali islamil mar'i wa tamamihi wa istislami li ahkamihi tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara tanda sempurnanya Islam seseorang, nah, sempurna, kamal, tamam sama masuk. Wal istislam li ahkamihi, dan tanda seorang tersebut menyerahkan hukum hakamnya kepada agama. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengannya. Bi fathil ya, ya'ni ay ma la tata'allaqu inayatuhu bihi qawlan kana aw fi'la. Jadi maksud ma la ya'ni di sini adalah perkara yang tidak tata'allaqu inayatuhu, yang tidak berkaitan dengannya, sama ada ucapan ataupun perbuatan. Jadi maksudnya di antara tanda sempurna Islam, tanda seseorang tadi menyerahkan dan menyerahkan segala hukumnya tadi kepada agama, adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan berkait dengan dirinya, sama ada ucapan ataupun perbuatan. Walladhi ya'nil insanu minal umur, jadi perkara yang diambil perhatian atau yang menjadi urusan seseorang tersebut daripada urusan bagaimana ma yata'allaqu bi darurati hayatihi, yani yang berkait dengan urusan kehidupannya, yang diperlukan secara daruri oleh kehidupannya, fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi, yaitu yang diperlukan pada hidupnya di dalam dunia dan keselamatannya ketika di akhirat. Yang itu yang dimaksudkan dengan ma ya'ni, ini yang diberi perhatian oleh seseorang. Wa dzalika yasirun
bin nisbati ila ma la ya'nih. Jadi itu sedikit sebenarnya dibandingkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Karena yang tak berkaitan banyak. Jadi yang berkaitan tidak banyak. Fa idza ikhtassara al-insanu ala ma ya'nihi min al-umur. Kalaulah seseorang tadi memadai dengan perkara yang dia perlukan dan yang menjadi kaitan dengan hidupnya, salima min syarrin azim, maka dia akan selamat daripada kejahatan yang besar. Wassalamatu min syarri wassalamatu minasyarri khairun katsirun. Dan berselamat daripada kejahatan itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa min kalami ba'di salaf, di antara kalam sebahagian di kalangan para ulama salaf, man alima anna kalamahu min amalih, kalaulah seseorang itu mengetahui bahawa ucapannya itu termasuk daripada perbuatan, qalla kalamuhu illa fima ya'nih, maka sedikitlah kalamnya tersebut melainkan pada yang diperlukan sahaja. Kalau dia tahu kata ucapan dia tadi itu juga seperti amalannya, maksudnya akan dicatat. Maka dia akan mengurangkan ucapannya melainkan pada perkara yang diperlukan. Wa man sa'ala amma la ya'ni, dan sesiapa yang meminta ataupun bertanya kepada perkara yang bukan urusannya, sami'a ma la yurdih, maka dia akan mendengar sesuatu yang tidak dia redai. Mungkin akan dicela kerana soalan ataupun permintaannya tadi bukan sampai pada waktunya, maka akan dicela dan akan dihina. Maka ini perkataan yang sangat bermanfaat. Dikatakan ni kalam Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah. Sebahagian disebut oleh Al-Imam Ibn Mubarak, kata ini kalam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Waqila, jadi kita kata macam mana ada dua kalam ni sama macam tu, bolehkah? Tak ada masalah. Kenapa? Karena awliya kemungkinan ilham mereka bersamaan dan keluar perkataan yang sama daripada mana-mana wali, yang mungkin wali tersebut tidak mutalaah dan tidak melihat pun kalam wali sebelumnya yang menyebutkan perkataan yang sama macam dia sebut. Kita tengok berbetulan. Ini pernah disebutkan oleh guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Ada satu selawat yang beliau susun, rupanya dah ada sebelum tu ada seorang yang telah menulis selawat yang sama. Jadi Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala mengatakan bahawa aku tidak pernah membaca daripada tulisan tersebut, dan ini ilham yang Allah Ta'ala berikan berbetulan dengan perkataan yang diucapkan oleh wali sebelumnya. Dan kata Maulana Syekh Yusri, tidak mustahil kalau tadi boleh berlaku kepada mana-mana awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbetulan ucapannya dengan ucapan orang sebelumnya dan bersamaan pada lafaznya. Jadi tak dikira sebagai ciplak. Kan kira ciplak. Ini kira pada maksud apa dia? Pada maksud bersamaan pada hati mereka. Waqila, dikatakan, inna hadzal haditha min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah termasuk daripada jawami' kalim. Yang ini ucapan Nabi yang pendek tapi maknanya luas. Itu maksud jawami' kalim. Wa huwa mimma lam yaqulhu ahadun qablah. Dan ini termasuk perkataan yang tidak pernah disebutkan oleh seseorang pun sebelumnya. Wa amma ma ruya fi suhufi Syith wa Ibrahim alaihi assalam alaihima wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, afdalus salati wassalam, diriwayatkan alif najmi daripada suhuf Syith dan juga suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, ada diriwayatkan kalam yang seakan sama. Perkataan dia disebut, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'nih. Sesiapa yang mengira ucapannya termasuk daripada amalannya, qalla kalamuhu illa fima ya'nih, maka sedikitlah ucapannya melainkan pada perkara yang diperlukan ataupun yang berkait dengan dirinya sahaja. Jadi fahuwa qassun bil kalam. Jadi perkataan dalam Syith, dalam suhuf Nabi Allah Syith
anak Nabi Allah Adam dan juga dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim, ini khusus pada kalam saja. Maksudnya siapa yang mengira kalamnya termasuk daripada amalan yang nanti akan dikira amalan tersebut, nah, maka sedikitlah ucapannya dibandingkan melainkan pada perkara yang diperlukan saja. Dia tak akan cakap sewenang-wenangnya. Baik, yang tu hanya khusus pada kalam. Tapi hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini lebih umum. Bukan hanya pada kalam sahaja, tetapi termasuk juga dengan apa sahaja perkara yang tidak berkaitan. Digunakan dengan ma. Wa amma qawluhu fi hadzal hadisi, manakala ucapan baginda Nabi di dalam hadis ini, fahuwa a'ammu minal kalam. Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini lebih umum daripada hanya khusus kepada kalam. Sebab dalam hadis yang tadi yang disebutkan dalam suhuf Nabi Allah Syith dengan Nabi Allah Ibrahim, itu khusus pada kalam saja, ucapan saja. Zaman termasuk dengan tulisan kita. Tu yang tulis dalam Facebook dan seumpamanya, itu pun termasuk daripada perkara tersebut. Wa amma qawluhu fi hadzal hadis fa huwa a'ammu minal kalami lianna mimma la ya'nihi al-la'ib wal-hazl wa ma yuqillu bil muru'ati wat tawassu' fi ad-dunya wa talabu manasib wal ri'asah hubbul mahmadati was sana' wa nahwu dhalika mimma la ya'udu alayhi minhu naf'un fa innahu daya'un lil waqti an-nafisi alladhi la yumkinu an yu'awwada fa'itahu fima lam yukhlaq li ajlihi. Ini kerana perkara yang la ya'ni, mimma la ya'nihi al-la'ib wal hazlu, contoh perkara yang tidak berkaitan dengannya, tidak berkaitan dengannya, seperti bermain-main. Al-hazlu seperti bergurau-gurau. Gurau maksudnya ni gurau yang melampaui daripada yang sepatutnya. Nabi juga bergurau, tapi ini maksudnya berlebihan. Wa ma yuqillu bil muru'ah, sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Wa tawassu' fid dunya, yakni bermewah-mewah dengan dunia. Wa talabul manasib war ri'asah, menuntut pangkat dan kedudukan. Wa hubbul mahmadati was sana', suka dengan pujian. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya, mimma la ya'udu alaihi minhu naf'un, yang tidak mengembalikan manfaat kepada dirinya. Ya'udu naf'un alaihi, maksudnya tidak manfaat kembali kepadanya. Fa innahu daya'un lil waqti an-nafis, maka ini akan merugikan waktu yang berharga, alladhi la yumkinu an yu'awwada fa'itahu fima lam yukhlaq li ajlihi. Yani waktu akan dirugikan dan tidak mungkin akan diganti balik yang telah berlalu tersebut dengan fima lam yukhlaq li ajlihi, iaitu dia habiskan masanya, yang masa tersebut tak akan boleh diganti pada perkara yang bukan itu dijadikan dia dengan tujuan tersebut. Maksudnya bukan dengan tujuan tersebut dia dijadikan. Dia bukan dijadikan, yani kita bukan dijadikan oleh Allah untuk la'ib, bukan untuk hazl, bukan untuk melakukan perkara yang menjatuhkan muru'ah, bukan untuk tawassu' fid dunia, bermewah-mewah, dan juga bukan untuk talabul manasib wa ri'asah, tuntutkan pangkat dan kedudukan, dan bukan untuk mencari pujian dan seumpamanya. Ini semua tidak ada faedah. Wa min thamma, jadi daripada wa min thamma qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, itu karena itulah al-Imam Hasan al-Basri, wa min thamma, karena itu al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaqu minkum ala dananirikum wa darahimikum. Kami telah bertemu, kata Imam Hasan al-Basri, dengan satu kaum yang mereka ini lebih menjaga waktu mereka daripada kamu menjaga dinar dan dirham kamu. Kama la yuhibbu ahadukum an yukhrija dinaran aw dirhaman illa fima ya'udu alaihi naf'uh, seperti mana seorang di kalangan kamu tidak suka mengeluarkan dinar dan dirhamnya melainkan pada perkara yang datang manfaat kepada dirinya, kadzalika la yuhibbuna an takhruja sa'atan min a'marihim illa fima ya'udu alaihim naf'uh.
Begitu juga kelompok ini, kaum ini tidak suka mengeluarkan masa mereka pada ataupun umur mereka tersebut pada perkara yang tidak memberi manfaat pada mereka. Macam mereka hanya akan gunakan waktu pada yang bermanfaat. Siapa kelompok ni? Para sufi. Nah, itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa saya berteman dengan sufi, para ulama sufi, dan saya mendapatkan faedah daripada mereka. Ada dua faedah katanya. Salah satunya apa dia? Disebut oleh mereka al-waqtu kas-sayf. Nah, waktu itu seperti pedang. Fa illam taqta'hu qata'ak. Nah, kalau kata kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotong. Jadi maksudnya mereka menyibukkan diri mereka dengan menggunakan masa yang telah Allah Ta'ala berikan pada tempat yang berharga, yang berguna. Karena masa ini tidak akan kembali. Sebab itu ada satu kitab dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tajuk kitabnya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, iaitu kedudukan masa di sisi para ulama. Ada satu buku, ada terjemahan dah rasanya. Kitab tu dah diterjemahkan, boleh cari. Nah, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kena baca kitab tu khususnya kepada para penuntut ilmu untuk melihat bagaimana para ulama menggunakan masa mereka dan menghabiskan masa mereka tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada seorang nama Al-Imam Isam radhiyallahu taala anhu tidak pernah makan dengan tangannya sendiri setelah Isyak. Pada waktu malam, waktu setelah Isyak ni, dia tak makan dengan tangannya selama 30 tahun. Melainkan disuap oleh adiknya. Mulut nganga ya. Tangan tulis hadis. Tangan tulis hadis, mulut nganga. Suap. Tak akan berhenti. Nah, tu 30 tahun macam tu. Nah, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada seorang datang nak bersembang dengan dia, maka dia kata kepada orang tersebut, amsiki syams hatta ukallimak. Kamu kalau boleh tahan matahari, saya cakap dengan kamu. Nah, tahan matahari, saya bercakap dengan kamu. Maknanya apa dia? Kalau saya bercakap, masa berlalu, faedah tak ada. Kalau ada faedah, tak apa lah. Kalau tak ada faedah, lepas tu kata dia, amsiki syam hatta ukallimak. Nah, tolong tahan matahari sehingga aku boleh bercakap dengan kamu. Maksudnya suruh tahan waktu untuk aku bersembang dan bercakap dengan kamu. Ini orang yang sangat menggunakan masa. Tiba-tiba ada orang dia sebut, kata para sufi inilah umat ni kalau terlibat dengan kesufian, maka mereka akan menjadi orang yang terkebelakang, mundur. Nah, tidak mengikuti jalannya Nabi SAW. Maksud para hak tu bukan sufi, itu hak tu mutasawwif. Nah, orang-orang yang buat-buat sufi yang kita jumpa kadang-kadang tak betul itu bukan sufi. Sufi ni yang benar beramal dengan ilmu yang berkait dengan pembersihan jiwa. Itu sufi yang mengikuti syariat agama Allah Ta'ala, yang amalan mereka tidak akan bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Malah mereka memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan bagaimana mengamalkan sunnah tersebut dengan sebenarnya. Seperti yang kita baca dalam kitab-kitab karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, dilihat bagaimana para sufi menggunakan masa mereka dengan sepenuhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca buku-buku orang yang tulis kata sufi inilah yang menyebabkan kita jadi mandom, jadi orang yang terkebelakang, jadi tak boleh nak beza antara istilah sufi dengan mutasawwif. Tamam? Kata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, yang beliau cela, yang beliau komen adalah kepada mutasawwif, bukan pada sufi. Yang dia komen pada mutasawwif. Mutasawwif berbeza dengan sufi. Itu kena beza. Jadi orang panggil apa? Disebabkan kerana kecelaruan pada istilah tadi menyebabkan menjadi fitnah kepada para sufi yang hakiki. Dan kalau kita baca dalam sirah tak waqi' la yartafi', kata ulama. Perkara yang benar, yang hakikat ini tak akan terangkat. Dia tak akan boleh dinafikan. Benda tu dah memang jelas ditulis dalam kitab-kitab para ulama manaqib. Para ulama sufi ini dikarang, ditulis, dan dibaca oleh pada zaman berzaman. Maka kalau ada seorang dua orang yang komplain dengan perkara tersebut, itu tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada para ulama tersebut. Ini seperti anjing menyalak bukit, bukit tak bergerak, dia yang lebih habis suara. Jadi macam syok seorang-seorang.
Dia nyalak kat bukit pula bergema. Dia syok. Dia rasa macam banyak sokongan. Dia bergema, jadi echo tu. Jadi rupa-rupanya seorang-seorang. Rupa-rupanya dia berteman dengan yang semisal dengannya. Wa qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ilaju tarki ma la ya'ni. Bagaimana kita nak mengubati meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengan kita. Ni. Apa cara dia untuk kita nak elakkan daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah ni? An ya'lama anna al-mauta baina yadayhi. Ni yang pertama. Tu cara dia. Sebab tu Nabi SAW sebut aksiru min zikri hadimil lazzat. Banyakkan menyebut ataupun mengingati perkara yang menggugurkan atau menghancurkan kelazatan kita. Itu al-maut. Jadi mati ni kadang mengingatkan kita dengan banyak perkara. Sebab tu kita disunatkan melawat maqam, kubur para awliya Allah dan siapa sahaja pun. Maka melawat kubur dan melawat orang-orang yang mati contohnya, ini akan mengingatkan kita terhadap kematian. Sebab tu jangan lawat selalu. Kalau lawat selalu, setiap hari pergi lawat maqam, itu akan hilang syuur, hilang perasaan pula. Tapi kalau kata sebulan sekali pergi, ada satu maqam, 2 maqam, 3 maqam ke awliya yang dia pergi lawat di kawasan-kawasan tersebut, maka yang tu dianjurkan, bagus. Kenapa? Karena untuk kita mengubati hati kita. Sebab kalau tidak lawat para awliya Allah Ta'ala ni, mereka ni hidup di sisi Allah Ta'ala, hati kita akan jadi kerah. Dia akan beza tau. Kalau kita pergi lawat dengan para awliya ni, maka dia akan ada perbezaan pada orang panggil dalaman kita. Jantung kita, hati kita ni pun akan jadi nampak perbezaan dengan perkara tersebut. Dan ini dirasai perkara tadi oleh orang yang merasainya. Dikenapi. InsyaAllah kita di Zawiyah ni memang lepas raya ni ada masa dan sebulan sekali kita akan pergi melawat maqam para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atok negeri ni. Tapi bukan hak tu lah kerja kita. Kerja kita mengaji lah. Cuma hak tu ada masanya kita akan pergi untuk melawat dan berkenalan dan menyambung silaturahim dengan mereka. Jadi kerana menyambung silaturahim dengan orang-orang yang hidup di sisi Allah ni, kita juga akan dihidupkan hati kita. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang tu bersama dengan siapa yang dia cintai. Dengan baik sangka tadi, moga-moga Allah Ta'ala menempatkan kita bersama dengan mereka nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan atur ziarah tersebut. Syarimi dengar ziarah dia senyum, seronok. Macam nak bawa dia? Tak bawa dia, kena jaga pondok. Dia ada juga seorang dia jaga pondok. Syarimi sebab dia excited lebih. Sebut kena nak jalannya excited belajar pondok macam itulah. Ni pondok anak murid tak apa nak ramai lagi ni, bolehlah buat jalan-jalan. Dia main dengan ramai nanti ni, pakai tinggal semua lah. Hak ni dah boleh lah nak jalan-jalan lagi. Nak pergi lawat-lawat maqam para awliya, nak pergi mana-mana kan boleh lagi lah untuk guru bawa. An ya'lama anna al-mauta baina yadayhi. Tahu bahawa kematian itu berada di depannya. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Dan dia kena ingat bahawa dia akan disoal, dia bertanggungjawab dengan setiap kalimah yang dia ucapkan. Masuk tulisan yang kita tulis. Kerana tulisan tadi adalah daripada hasil apa yang ada dalam hati kita. Wa anna anfasahu ra'su malih. Dan dia kena ingat bahawa nafasnya tersebut adalah modal utamanya. Wa anna lisanahu syabakatuhu yaqdiru ala an yaqtanisa ay yastada biha al-hur al-ain. Dan dia kena ingat juga bahawa lidahnya adalah seperti jala yang mampu untuk menjala ataupun menangkap atau memburu hurul ain. Itu dia. Lidah dia ni itu sebagai syabakah. Syabakah apa dia? Jala yang dia boleh nak jala hurul ain. Hurul ain dia bidadari. Dengan lidah ni lah. Kalau lidah tak jaga, terlepaslah hurul ain. Terlepaslah bidadari tersebut. Jangan senyum Ustaz Soleh. Tak senyum dia tak? Ada. Rumah dia kat situ.
Takut dia. Tak apa, jangan bimbang, dalam syurga tidak ada jealous. Tak ada jealous dalam syurga. Kalau ada, kelih lawan kelih dalam tu, tak apa, jangan jealous. Apa yang Ustaz Soleh cerita tadi ni, kita akan rahsiakan. Fa ihmaluhu, apa dia tak tahu. Fa ihmaluhu wa tadyi'uhu fi ma la ya'nihi qusranun mubin. Dan ihmal dia, maksudnya dia mengabaikan serta membiarkan. Tadyi' maksudnya dia membiarkan perkara tersebut fi ma la ya'ni, ataupun dia menghabiskan masanya ataupun menggunakan seluruh nafasnya tadi untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah, maka ini adalah kerugian yang besar. Nampak tak? Jadi kalau dia ingat macam tu, insya-Allah dia tak akan menghabiskan masanya pada perkara yang tidak berfaedah. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Wa qala aidan, kata Imam Ghazali lagi, haddu ma la ya'nika fil kalam. Baik, apa had perkara yang tidak berfaedah bagi kita dalam ucapan? Apa had dia? Yang kita akan boleh tahu, kata ini sebenarnya dah masuk pada tempat tak berfaedah lah. Ini masuk pada tempat ataupun had yang tidak sepatutnya kita bercakap. Apa dia? An tatakallama bima law sakatta anhu lam ta'sam wa lam tatadarrar halan wa ma'ala. Itu benda yang tidak berfaedah ni, kalau kamu bercakap, an tatakallam bima law sakatta, kalau kamu diam daripada bercakap pada perkara tersebut, tak berdosa pun. Tak berdosa dan tidak mudarat pun pada ketika di dunia dan juga pada masa akan datang. Tak jadi masalah pun. Jadi maksudnya kalau kita tak cakap pun tak ada masalah. Jadi tak payah cakap. Faham? Lainlah kalau benda tu memang kena cakap. Kalau tidak masalah. Tu memang kena cakap. Yakni masalah dia banyak yang patutnya memang tak ada faedah pun cakap. Dan patutnya kalau tak cakap pun tak ada apa pun. Okey je. Dia duduk diam. Ni semua dia nak komen. Semua dia nak cakap. Semua bidang dia ada. Doktor bercakap, dia jadi doktor. Askar cakap, dia jadi menteri pertahanan. Perdana Menteri cakap, dia jadi ketua pada sultan. Dia lagi tahu macam mana politik di negara ni. Agung berkeluar pandangan, dia atas pada agung lagi. Dia keagungan. Itu agung, dia keagungan. Dia lagi sakan pada agung. Kalau macam tu lah. Ni kalau kata duduk diam, ada masalah kalau duduk diam tu. Berdosa tak kalau dia tak cakap? Tak berdosa. Dan jadi masalah tak pada waktu tu ataupun pada masa akan datang. Dia fikir, masalah ni kalau saya tak cakap ni, saya kena bercakap. Dia ada rasa orang-orang dia. Dia buat kemah. Macam ucapan itu orang dengar semua. Ni ada orang panggil, dia panggil semangat gaban. Dia panggil. Pok macam ni, kita kata patutnya duduk diam lebih baik. Sebab cakap tak ada faedah apa dan tak ada pun nampak nur pada ucapan. Fa innaka bihi yadhi'u zamanuk. Yang ni kenapa? Karena dengan sebab tu kamu akan mengabaikan dan juga merugikan zaman kamu. Wa tuhasabu ala ma nataqa bihi lisanuk. Dan ia akan dihisap dengan apa yang diucap oleh lidahmu. Iz tustabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atau iz tastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Iaitu kerana kamu akan menukarkan dengan yang baik dengan yang buruk. Sebab tu selepas billadhi, hak tu yang billadhi huwa khair tadi ni, selepas huruf ba tu, yang tu lah yang ditukar tu. Tu kaedah dia, yang lepas huruf ba tu yang ditukar. Maksudnya ditukarkan yang baik dengan yang lebih rendah daripada tu. Sama. Walau saraftahu fil fikri wad du'a. Kalaulah kamu habiskan masamu dengan fikir dan doa, rubbama yanfuhu laka min nafahatih ay yu'tika min atayah. Mungkin Allah Ta'ala akan memberikan anugerah demi anugerah kepada kamu sebabkan kerana kamu diam. Sebab tu para ulama sufi, ada beberapa benda yang mereka tidak akan banyakkan. Tidak banyak makan, tidak banyak tidur, tidak banyak kalam. Yang ini benda-benda yang mereka tidak akan banyakkan, melainkan pada yang bermanfaat sahaja. Tamam. Walau sabbahta bana laka qasrun fil jannah. Kalau kamu bertasbih waktu tu, ganti kalam yang huduh tadi ni, yang kalau nak keluar pandangan yang nampak macam dengan terlalu bombastik tu, ganti dengan tasbih. Masa nak tulis tu, ni nampak macam dengan terlalu bombastik ni, kalah KKM ni kalau aku tulis ni.
tulis subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ganti kepada hak nak tebuk tu. Tu lagi baik. Akan dibina qasrun fil jannah. Akan dibina istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ganti kalam tu daripada duk bercakap tak ada faedah. Boleh. Tapi kita ni boleh dengar ya. Tapi time mai sampai masa dia time cakap tetap cakap juga. Sebab tu kita kata kita ni suka bersembang orang ni. Suka bersembang. Dan juga kalau tak sembang dia kata bukan orang cekra dia tengok. Kera pun sembang dia kata. Suka sembang. Sembang tak ada masalah apa. Tapi bagi ada faedah. Sembang tu biar ada faedah. Khamsu waqafatin li kulli kalimatin fima la ya'ni. Ada 5 hentian bagi setiap kalimah yang diucapkan tidak berfaedah. Ada 5 hentian dia akan berhenti nanti. Ingat. Waqila inna kulla kalimatin fima la ya'ni, setiap kalimah yang diucapkan yang tidak berfaedah ni, yang tidak dengan urusan kita, yuqifu 'alaiha al-'abdu fil akhirati khamsa waqafatin, maka akan dihentikan hamba tersebut dengan 5 hentian. Yatulu biha hisabuhu wa hauluh, maka akan bertambah panjanglah hisabnya dan juga kecelaruan dia. Hauluh maksud dia kekalutan dia. Wa yadhubu lahmuhu wa qalbuh, maka akan hancur jadi cairlah daging dan juga jantungnya. Wa yataqatta' hasarat jamak kepada hasrah. Apa dia maksud hasrah ni? At-talhaf wa at-ta'assuf. Talahhuf wa at-ta'assuf. Maksudnya dia akan semakin orang panggil apa? Menyesal dia panggil. Hasratan, maka akan berbelah bagilah penyesalan dia pada waktu tersebut. Awaluha bila. Yang pertama, an yuqalu lahu lima qulta kalimata kadza. Akanat mimma ya'ni. Itu soalan pertama tu. Nanti di akhirat nanti akan ditahan, akan ditanya, kenapa kamu sebut perkataan tu? Tu penting ke? Perlukah sebut tu? Tu dulu satu yang pertama. Jawab tu dulu. Kenapa sebut? Jenuh nak jawab dah. Ni kalau apa ni, mak tanya keluar perkataan, kata kenapa pergi sebut tu tadi? Penting ke? Tu dah jawab lah. Kalau kita tahu kita bersalah, kita dah pening dah. Itu soalan kedua. Hal nafa'atka kan ni? Baca macam mana ni? Hal nafa'atka, ya betul, kalimah kan? Daripada kalimah. Hal nafa'atka idza qultaha? Adakah kalimah tadi bermanfaat kalau kamu ucapkan? Tu dulu, yang kedua. Tadi kenapa sebut? Penting ke? Yang kedua, manfaat ke sangat yang hang sebut tu? Yang ketiga, hal darratka law lam taqulha? Mudarat ke kalau tak sebut? Tu dah mampu. Jam kita. Yang keempat, hal la sakatta farabihatis salamah. Farabihtas salamata min aqibatiha. Tu. Jadi kalau kata kamu diam, alangkah baiknya kalau kamu diam, farabihtas salamata min aqibatiha. Tu kamu akan mendapat keuntungan dengan selamat daripada mendapat hukuman. Qabisuha halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faghanimta thawabaha. Kenapa kamu tak jadikan? Alangkah baik kalau kamu jadikan tempat yang kamu nak cakap yang tak ada faedah tu ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faghanimta thawabaha. Maka kamu akan mendapatkan pahala dengan perkara tersebut. Sebab tu para masyaikh kami, guru kami Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullahu ta'ala, kata beliau waktu kami lawat rumahnya di Mesir, dia kata ada beberapa benda yang kita kena orang panggil apa, baca waktu ketika mana kita datang ke rumah orang. Kalau kita sampai di rumah orang untuk bertamu, maka eloklah untuk kita baca beberapa perkara bila mana sampai di rumah tersebut. Ini kalau kita bertamu rumah orang, ataupun ada tetamu mai rumah kita, maka tuan rumah eloklah memulakan dengan perkara ni dulu. Itu pertama apa dia? Baca Fatihah. Yang kedua istighfar 33 kali. Kemudian zikir la ilaha illallah 33 kali. Kemudian selawat tafrijiyah 33 kali. Ni kalau dia amalkan benda ni,
Nah, daripada sembang kosong, lebih baiklah dibacakan apa yang dianjurkan tadi. Ini yang dilakukan oleh para ulama dan para salihin. Nah, kalau mai rumah orang, para ulama ni dia akan mulakan tu dulu. Kalau kita takut terlupa, tulis dekat ni, buat frame. Sangkut kat rumah. Lepas tu elok-elok orang duduk ya, tengok frame tu, teringat. Fatihah dulu sekali, lepas Fatihah istighfar 33 kali, lepas tu zikir la ilaha illallah 33 kali, kemudian selawat tafrijiyah 33 kali. Lepas tu buat apa? Lepas tu sembang tengok nak terjadi apa. InsyaAllah dia tak sembang lajak. Sembang pada benda berfaedah je. Kerana barakah wirid tersebut. Ni cara dia. Kenapa? Tamam, tu 5 perkara. Satu lagi kita baca, kemudian kita sambung esok. Alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu fima la ya'ni. Antara tanda Allah berpaling daripada hamba tersebut, maka disibukkan hamba tadi dengan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Disibukkan dia dengan bukan yang urusannya. Warawa Abu Ubaidah 'anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Sayyidina Hasanul Basri, kata beliau, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nih. Dijadikan, kata Sayyidina Hasanul Basri, di antara tanda Allah berpaling daripada hamba semua. Maksud berpaling di sini maksudnya apa dia? Maksud tidak memberikan rahmat. Tidak memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. An yaj'ala syughlahu fima la ya'nih. Iaitu dia akan disibukkan dengan perkara yang bukan urusan dia. Kalau kita dah berada pada tempat tersebut, kena sedar. Tapi biasanya orang tak akan sedar waktu itu. Kenapa? Kerana dah Allah berpaling. Kerana telah dipalingkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tak akan sedar dan dia akan jadi ghalib dengan perkara tersebut. Wa qala Ma'ruful Karqi, nafa'ana Allah ta'ala bih. Sayyidina Ma'ruful Karqi menyebut, kalamul abdi fima la ya'nih khuzlanun min Allah ta'ala. Kalam hamba pada perkara yang tidak berfaedah, yang bukan urusannya, khuzlanun min Allah. Ini termasuk khuzlan. Apa maksud khuzlan min Allah? Bi an yatruka aunahu wa nusratah. Maksudnya Allah Ta'ala akan meninggalkan membantunya dan menolongnya. Allah akan meninggalkan perkara tersebut. Dia tidak akan dibantu oleh Allah. Maksud ni adalah kerugian. Dan Allah Ta'ala menetapkan kepada orang tersebut kerana Allah murka dengan orang itu. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, kata Imam Malik bin Dinar, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, kalau kamu perhatikan hati kamu keras, wa dha'fan fi badanik, dan kamu jadi lemah badan kamu, wa hirmanan fi rizqi, dan rezeki kamu diharamkan, maksud kamu jadi payah, susah, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, kamu tahuilah kamu sebenarnya telah bercakap pada benda yang tidak berfaedah. Itu dia. Jadi tak tengok dengan mi'yar tu. Kalau badan tak sihat, hati kerah, rezeki pun jadi masalah, maka ketahuilah kita telah bercakap pada bukan urusannya. Itu dia. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, istashhada minna gulamun yawma Uhud, fawajada ala batnihi hajarun minal ju'. Ada seorang pemuda pada perang Uhud, syahid pada perang tersebut. Tamam? Syahid dia pada perang Uhud, dan didapati di perutnya ada batu. Diikat batu di perutnya. Famassahat ummuhu at-turaba an wajhihi wa qalat hani'an lakal jannah. Hani'an lakal jannatu. Jadi kata ibunya datang dan menyapu turab tanah yang ada di wajah anaknya tersebut yang telah syahid. Lalu ibu tadi berkata, bahagialah kamu kerana bagi kamu syurga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah jawab apa? Wa ma yudriki, kamu tahu mana dia akan masuk syurga? La'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhalu bima ya'ni. Kemungkinan dia bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah, yang bukan urusannya, dan dia bakhil daripada mengucapkan ataupun dengan apa yang perlu bagi dia untuk dia berikan. Ini boleh jadi. Itu maksudnya. Tamam. Maksudnya di sini, kalaupun syahid pun tak selamat macam tu. Hatta kalau syahid pun dalam bab ucapan masih lagi dinilai masalah macam tu. Macam mana dengan kita ni? Itu lebih-lebih lagi kena berhati-hati.
Ini ada satu cerita last. Nah, waruya anna Hassan bin Abi Sinan, Sayyidina Hassan bin Abi Sinan rahimahullahu ta'ala marra ala ghurfatin faqad mata buniyat hadhihi. Dia lalu kat satu ghurfah. Ghurfah ni pada zaman dulu ni maksudnya rumah lah. Nah, ni ghurfah ni macam rumah orang. Dia kecil sikit daripada villa. Ni ghurfah ni. Lepas tu kalau kita baca kitab-kitab turah selama, kata patutnya bagi seorang yang berkahwin dia kena ada ghurfah kepada isteri dia, maksudnya rumah. Walau sekurang satu bilik untuk isteri dia. Qala mata buniyat hadhihi, bila dibina ni, bila dibina rumah ni, dia tanya. Summa aqbala ala nafsihi, kemudian dia terus berpaling kepada nafsu dia, kepada dirinya. Faqala ya nafsu, wahai nafsu, wahai jiwa, tas'alina amma la ya'nik, kamu telah bertanya pada perkara yang bukan urusan. Rumah tu rumah siapa, ikut suka dia, nak buat bila pun. Kamu tanya apa tu bukan urusan kamu. La u'aqibannaki bisawmi sanah fasamah, aku iqab kamu, aku denda kamu wahai nafsu, wahai jiwaku, kamu kena berpuasa selama setahun, dia kata. Maka dia pun berpuasa setahun. Puasa setahun untuk ganti balik kepada apa yang dia ucapkan tadi. Kita tahu nak kena puasa berapa puluh tahun, dalam kereta, dalam mengumpat mana dia tak faedah lah. Mengata kat orang mana tak ada faedah lah. Yang tu yang selalu kita nak buat pun. Sebab tu kata, cuba ganti tengok. Elok rasa nak mengumpat dia tu, pegang tasbih tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu geram ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu selawat betul tu. InsyaAllah. Kena latih macam tu. Lepas tu ni panggil tirakat. Tirakat ni apa dia panggil riyabah nafs. Dia kena ada suluk. Dia kena ada suluk macam tu. Barulah kita akan diberikan oleh Allah dengan pembukaan demi pembukaan. Khususnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu duduk sekali dengan kawan-kawan. Lagi dah nampak aib kawan-kawan dia banyak. Duduk kawan-kawan, aib kawan-kawan banyak. Masa tu dia nak cerita ke, dia nak duduk diam ke, dia nak jaga kawan ke, dia nak doakan kebaikan kepada kawan dia ke nanti dia ada berniat kata kalau dia ni buat lebih-lebih nanti semua rahsia dalam tangan aku. Dia jadi tok syekh ke, dia jadilah syekh sak mana pun, sorban berapa lapis pun dia kata, nanti kalau dia jadi kemah sangat, saya akan sebarkan aib-aib dia nanti. Kalau dia niat-niat macam tu. Ataupun dah memang dah tidak memandang hormat kepada teman-teman dah dalam sepengajian. Yang tu akan dirosakkan oleh Allah Subhanahu. Allah Ta'ala akan merosakkan perjalanannya. Dia tak akan sampai kepada Allah. Jadi dia kena selalu orang panggil mendoakan kebaikan kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat dia dalam perjalanan menuju kepada Allah dan dalam sepengajian dengan dia. Dan kena ada baik sangka. Dan kena ada hormat. Hormat kena ada. Hormat kepada yang tua, dan yang tua pula kena kasih kepada yang muda. Yang tua kena kasih kepada yang muda. Bila kasih maksudnya tak main-main dengan muda tu. Yang orang muda pula kena hormatlah yang tua. Ni dengan yang hak tua pun dia buat macam dengan kawan dia. Hak yang tua pula tidak mengasihi yang muda ni, maksudnya tidak memberikan petunjuk dan juga tidak memberikan panduan. Maka pada waktu tersebut tidak akan jadi teman yang baik. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita masuk orang-orang yang menggunakan masa kita pada perkara yang bermanfaat dan menggunakan kehidupan yang kita ada ni untuk perkara yang maksudnya yang diberi, yang mendapatkan faedah untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung pada apa yang telah diberikan nasihat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada seorang lelaki. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.